Izinkan saya bertanya beberapa soalan yang pendek saja. Pendek, jawab. Datuk Seri cuma pilih dua. Apa yang saya sebut tu. Boleh? Boleh deh? Okey. Soalan yang pertama Datuk Seri. Kedah ke Pulau Pinang? Kedah lah cik. Cubaan suara. Tak. Cubaan suara, cubaan suara. Boleh. Jadi, saya ulang klik tu. Ulang. Okey, sebelum kita nak langkah jauh lagi, kan, saya nak tanya Datuk Seri. Ni bukan soalan panjang lah. Ni cuma orang kata apa, pilihan. Ada dua, pilih satu. Boleh tu? Bagi salam lu. Ui salam lu. Saya tak bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh tanya. Okey, soalan pertama Datuk Seri. Kedah ke Pulau Pinang? Kedah. Soalan kedua. Sik ke Al-Ustaz? Sik. Kita nak masuk bab makan pula. Jering ke genuak? Genuak. Nombor 4. Nasi kukuh ke nasi tanak? Nasi tanak. Hak nombor 5 ni. Bah Express ke? Bah Express ke bah Serkeh? Dua-dua aku tak mau. Hak nombor 6 ni nak tanya. Mohon kena tahan perut ni. Jangan duk berdahah. Permintaan jangan berdahah. Boleh Tok Seri? Nombor 6 ni dia. Walaun ke walanon? Walaun. Hidup walaun. Baiklah Datuk Seri. Okey, kita terus kepada agenda kita lah. Datuk Seri merupakan idola dan figura yang menjadi inspirasi kepada anak muda. Bukan sahaja di Kedah, bahkan di seluruh tanah air. Kepribadian Datuk Seri jelas. Seorang yang lantang, berani bersuara dan bercakap perkara yang batil. Boleh tak Datuk Seri kongsikan kepada anak muda ribuan hari ini, kan, bagaimana perjalanan Datuk Seri sebelum Datuk Seri bergelar seorang Menteri Besar Kedah, rintangan dan dugaan yang dilanda? Panjang cerita ni. Ringkasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikasihi saudara moderator, saudara Badul Bakhtiar, pimpinan PAS, Fadil yang berhormat Ustaz Idris Haji Ahmad, Naib Presiden PAS, Datuk Najmi, yang berhormat Ustaz Hassan, yang berhormat Senator Cikgu Nasir. Bila balik Cikgu Nasir? Saudara Taufik Yaakob, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, tu adik tu yang ada kaki tangan tu, adik nama apa adik? Adik nama apa? Nama apa? Mari sini dek, mari sini. Datuk Seri nak jumpa. Terima kasih. Nih. Tuan-tuan sekalian, kita semua menjalani kehidupan kanak-kanak kan, macam adik tadi tu. Saya pun dulu macam tu lah juga. Cuma dulu tak ada lah program-program aku ni, duk main kulat bendang je kita. Main lah bendang lah, satu cari kecor, cari kaspak. Saya cakap banyak kali lah tentang pentingnya proses pendidikan. Mengaji sampai malah mengaji pok di rumah.
Saya biasa kena remah dengan juga lemu. Biasa kena remah dengan tukar penyidai. Tu tukar penyidai. Tukar penyidai ni kayu cenderai ke kayu padang sama lepas nyor ke. Malah biasalah budak-budak. Saya sekolah rendah di Batu Lima, sekolah rendah kebangsaan Batu Lima. Saya dapat penilaian darjah 5 tu dapat 5A. Sekolah tu ada 2 orang yang dapat 5A. Seorang lagi anak technician Jabatan Pertanian, seorang lagi anak manok lah. Jadi ditawarkan sekolah menengah agama wilayah di Labu, atau sekolah agama Kedah, atau sekolah sains Kedah. Saya nak pergi wilayah pun tak tahu dek nu. Sekolah agama wilayah Kuala Lumpur tu lah. Sekarang ni sekolah tu di Labu. Nak pergi Kuala Lumpur tak berani. Nak pergi sekolah agama Kedah tak tahu, belah Lostar tak bisa pergi. Saya tak bisa pergi Lostar dulu. Tak bisa. Lah kali pilihlah sekolah sains, sekolah Sultan Ahmad Jiwa di Sungai Petani. Masuk tingkatan 1. Sungai Petani tak bisa pergi. Duk Singapura lah. Duduk Singapura lah. Tak bisa pergi Sungai Petani. Itulah kali tamat sampai Sungai Petani. Masuk sekolah, duduk asrama, jalanilah hidup seperti biasa. Saya dah tulis sikit catatan lah tentang bila orang budak Singapura lah, orang susah ni hidup sekolah serang penuh, bersaing dengan rakan-rakan yang datang daripada seluruh negeri Kedah. Nah, aku mana saya simpulkan situ, berjuang dalam serba tak ada. Saya tak pernah ada necktie ni tak pernah ada. Saya tak pernah ada sampin. Selai baju selai. Pakai pergi sekolah. Pakai tu. Saya main kriket, pasal kriket ni dia pakai baju putih, seluar putih. Seluar putih tu seluar piprek. Malam-malam saya pakai seluar itulah main kriket. Baju putih tu baju sekolah tu lah. Jadi dalam serba tidak ada. Tapi yalah, lepas juga. Tapi bila kita makin dewasa, makin meningkat remaja, kita berkecamuk di dalam ni. Itulah cerita di sekolah sains. Tapi alhamdulillah sampai tingkatan 4, bulan April kot, saya dihantar balik lah. Pesepak tu. Itulah berkecamuk tu, berjuang dalam serba tidak ada. Dia banyak menyentuh emosi kanak-kanak. Tuan-tuan sekalian, nasihat saya ialah kalau anak-anak kita letak di asrama, ada ruang, tuan-tuan kena pergi ziarah melawat. Yang kedua, kena perhati suasana di asrama tu macam mana. Budak-budak yang duduk kelingan anak kita tu lagu mana? Ada banyak lebih ke lebih kurang anak kita? Pasal di kalangan kanak-kanak dia bersaing. Kadang-kadang dia tewas di dalam, secara psikologi dia berasa tewas. Dia kalau boleh, budak-budak ni dia tak mau kalah kawan dia. Sama gu. Sama gu dia nak semacam je kan. Jadi saya tu sentiasa rasa tewas kerana tidak ada. Sebab itulah kadang-kadang dia mengganggu emosi dan pembesaran kanak-kanak tu lah. Saya nasihatkan ibu bapa lah, kalau yang ada anak di asrama, ada ruang. Ni bukan saya nak kata mak ayah saya tak melawat. Saya tahu ayah saya tak boleh pergi, mak saya pun tak boleh pergi. Sepanjang saya duduk di Mak Jiwa, ayah saya pergi hantar sekali, pergi ambil sekali. Mak saya pergi 3 kali. Pergi 3 kali. Saya tahu lah nak pergi 7 kan. Nak mari Sungai Petani pun 3 utir teksi kena naik. 3 utir ni. 3 utir, 3 kali tukar. 3 kali tukar. Saya tak menyalahkan tu. Tapi untuk pedoman ke depan, anak-anak yang di asrama ni kena diperhatikan selalu. Di lingkungan yang didiami oleh anak-anak kita tu ada siapa? Kawan-kawan dia siapa? Lagu mana ibu bapa kawan-kawan dia tu mesiapkan anak dia. Sekurang-kurangnya kita janganlah jauh sangat. Dan ibu bapa yang berada-ada ni, orang baling kata mak pak yang have ni, yang ada-ada ni, kalau duduk di asrama jangan terlalu melebihkan. Kerana kemungkinan ada rakan-rakan anak kita tu dia kurang sikit. Dia menimbulkan rasa iri atau sebagainya. Iri hati pun ada, rasa apa,
terpencil pun ada, berasa lemah. Jadi seboleh-bolehnya anak-anak kita tu jadi semacam je semua duduk di situ. Maknanya Tok Sri kalau ada lebih pun buat sederhana. Ya, buat sederhana ke lah. anak-anak kita. Sederhana ke anak kita untuk sesuaikan dia dengan rakan-rakan. Saya belajar mengaji walaupun terpelanting tapi mengaji juga. Saya terbit pada sekolah sains tu pergi sekolah sik. Malam saya jual ayam goreng. Siang hari saya pergi sekolah. Duduk di rumah sewa. Kemudian tu lepas SPM saya belajar di Perlis. Ngaji di Perlis tu. Lepas di Perlis itulah saya masuk USM. Sebenarnya semua anak-anak kita ada bakat dan ada kelebihan. Bila disalurkan tempat yang betul, dia akan menjadi bintang. Walaupun saya nakal, tapi di sekolah tu saya masih mewakili sekolah. Kori sekolah. Kori. Wakil sekolah cikgu. Mahal deh. Sorang sedap yak mak lah. Kori bos. Kori, main bola, main takraw, olahraga, semua sampai badminton main tak? Badminton tu kemudian. Tak apa kena tak? Di Mak Jiwa main rugby tapi di sekolah sik tak ada rugby. Di sekolah sik tak ada kriket. Jadi tu tinggal lah. Tapi bila bakat-bakat anak-anak kita disalur tempat yang betul. Saya di Perlis olahraga ada banyak pingat. Ada macam-macam pingat lah. Tapi bila masa tu dah form 6 ni dia kita nak slow down dah. Main rugby, Johan Perlis, olahraga MASPS. Saya ada banyak pingat. Banyaklah bertamu-tamu pingat. Kira betul-betul aktif sukan lah. Lepas tu saya mewakili negeri Perlis forum remaja peringkat kebangsaan 2 kali. Di Sarawak sekali, itulah kali pertama naik kapal terbang. Ketar munyuk lah naik kapal terbang. Pergi Sarawak, pergi Kuching. Lepas tu sekali lagi di Kuala Lumpur. Saya rasa itulah tempat saya berlatih, saya bercakap. Forum remaja peringkat kebangsaan. Untuk meluahkan pandangan dengan naratif yang betul, situlah tempatnya. Lepas STP, saya masuk USM. Di situ saya mengasah lebih banyak bakat lah. Tuan-tuan sekalian, adik-adik semua, ayah-ayah, ibu-ibu, kapasiti anak-anak kita ni boleh dibina dan dibentuk. Dia bukan harap jadi sendiri, tidak. Anak-anak kita kena cari apakah kapasiti yang kita nak bina dalam diri kita. Saya bina kapasiti saya boleh bercakap, saya boleh bersukan, semua sukan saya boleh main. Dan saya belajar sikit-sikit lah. Hak mana saya tak boleh, saya pergi belajar. Kemudian bakat kepimpinan, saya masuk persatuan ni, join sana, join sini, untuk belajar bagaimana satu-satu organisasi persatuan pertubuhan tu diurus dan dipimpin. Semua tu dipanggil pembinaan kapasiti yang nak ada dalam diri kita. Dan semua tu proses yang patut dilalui lah oleh orang-orang muda, adik-adik semua, untuk bina kapasiti. Dari situlah lahir perkara-perkara yang kemudiannya terbina dalam diri kita. Sampailah jadi sekarang ni saya macam ni lah. Capacity development kena dibuat. Walaupun di sekolah, di rumah, dalam masyarakat, adik-adik semua janganlah mengasingkan diri. Belajarlah berorganisasi dan belajar memimpin daripada muda. InsyaAllah besar-besar esok boleh jadi seseorang lah, insyaAllah. Tu bukannya mudah. Maknanya Panjang. Datuk Seri sendiri pun dia cerita panjang cerita dia. Maknanya pengalaman demi pengalaman, belajar dan terus belajar, jatuh bangun, jangan pernah berputus asa. Betul tak Datuk Seri? Saya rasa soalan saya ni banyak lagi, masa pun awal lagi. Seeloknya saya rasa Datuk Seri teruskan ucapan Datuk Seri. Sat lagi baru kita tanya soalan. Boleh Datuk Seri? Silakan. Cerita saat ni, sambung lagi. Tak dek, ikut Datuk Seri lah nak cerita apa pula dah. Sat lagi baru kita tanya soalan. Silakan Datuk Seri. Saya ulang. Saya menyertai politik ni pada umur 16 tahun.
Masa umur 16. Parti PAS ni dia boleh masuk jadi ahli umur 15, akil baligh. Memang perlembagaan PAS ni umur untuk menyertai PAS akil baligh. Jadi saya isi borang umur 16. Tapi masa tu pengurusan parti ni dia lambat lagi hantar pergi Kuala Lumpur. Lama lepas tu baru dapat CJ keahlian. Saya masuk politik ni awal tapi taklah aktif. Kemudian tu di universiti saya tahun pertama tu duk nakal lagi. Tahun kedua baru nampak jalan lah. Nampak jalan lah. Saya tinggalkan semua dunia seronok ni. Dunia seronok lah. Yang seronok waktu kita remaja ni apa? Ada markah kan? Betul tak? Betul ke tak? Jawab. Tua tak ada lah markah masa kita remaja. Kita nak ada motor, saya tak ada motor. Jalan kaki, pergi kuliah jalan kaki. Tiap-tiap hari jalan kaki. Saya ada motor masa tahun 4 dah. Tu pun Budin tolong beli. Budin hak rumah banglo tu lah. Beri duit saya 1,000, saya tambah sikit. Ada satu kawan tau. Saya kawan dengan orang. Kawan saya ni nama Heng Chin Yan. Seorang rakan daripada Melaka. Dia Cina. Pak dia tanam sayur. Dia pun tanam sayur, tapi dia masuk universiti lambat sikit. Saya berkawan dengan Heng Chin Yan ni. Sampai dia pun mengaji sama saya juga lah. Tapi kerana dia senior sikit masuk universiti, dia ada duit simpanan. Saya beli Suzuki Best. Suzuki Best tahu tak? Tahu. Hak punya prank. Kau. Tahu tak? Masa tahun nak masuk tahun 4 tu saya dah banyak ngap persatuan saya pegang. Saya kena ke hulu ke hilir banyak. Selalu tahun 2, tahun 3 tu saya pinjam untuk kawan ataupun saya suruh kawan hantar. Heng ni rajin hantar saya. Saya Setiausaha Agung Persatuan Mahasiswa Islam 2 tahun. Masa saya tahun 2, tahun 3. Kemudian saya pegawai merintah pelapis laut TLDM. Daripada mula masuk saya rank holder sampai tahun yang ketiga saya jadi pegawai merintah. Merintah CEO lah, commanding officer. Kemudian tu pergerakan pengajian pembangunan, saya presiden. MPP, macam-macam lah lagi. Pergerakan banyak. Masa tu boleh naik motor lagi. Saya cari Budin, kata aku nak beli motor lah, mari duit sikit. Masa tu Budin kerja Navy. Dia bagi saya 1,000. Saya hajaklah Heng Chin Yan ni pergi beli motor. Heng lah bawa saya pergi di Kontar tu, dekat supermarket Gama. Di belakang supermarket Gama tu ada satu kedai motor. Belek punya belek, Suzuki Best tu 1,600. Saya ada 1,000, Budin beri 1,000, saya ada 200. Heng Chin Yan bagi kat saya RM400 duit dia. Itu jasa Heng Chin Yan. Saya kata hutang, talak wakas ilu. Sampai sekarang ni saya masih bersahabat dengan rakan saya di Sorok Sarang Helang di Melaka. Tak tahu lah. Heng Chin Yan nama dia. Dia balik tanam sayur yang diusahakan oleh pak dia. Dan persahabatan tu kekal sampai hari ni. Saya masih ingat jasa tu. Saya beli motor tu tahun 97 berapa puluh tahun dah? Berapa puluh tahun? 26 tahun bah. Jasa Heng Chin Yan tu masih ingat lah. Heng Chin Yan tu ada lagi lah? Ada. Datuk Sri ada berhubung dengan dia? Ada masih bertemu lagi. Itu saya kata, dia kata saya resih no. Saya kalau kawan, saya kawan sungguh-sungguh. Sampailah sekarang ni. Tak ada apa? Tak ada perasaan apa-apa lah. Kita kawan macam dua beradik. Tu kawan sungguh-sungguh. Itulah kali pertama ada motor masa tahun 4. Saya tak pernah bawa markah lah naik motor tu sebab saya tak ada markah. Saya tinggalkan dunia markah tu masa semester yang kedua. Saya pernah ada markah 14 orang. Dia ni. Isteri saya tu yang ke-15. Dulu saya taklah macam ni kan lah. Dulu orang tergila-gila macam Pak ni. Dulu. Alhamdulillah. Saya tunggu jawapan pada isteri saya tu. Saya bagi tahu kat kak sini, kak saya minat orang tu, kak tolong kira sat. Kak tu pun pilah kira.
Masa semester yang kedua. Maknanya recommend. Saya menunggu jawapan dia sampai tahun yang keempat. Masa setelah tu tak ada ngorak siapa pun. Alhamdulillah dia setuju. Setuju tu kita syok ni. Teruskan Datuk Seri. Mohon dengar Di masjid. Jadi saya rajinlah pergi masak, rajinlah duk melawak depa. Sampai hak saya minta tu setuju. Saya pergi habaq Ustaz Ilyas. Dia kata hang pergi Minang, aku bagi hang zakat. Ustaz Ilyas Zakaria bagi saya RM400. Pergi Minang orang tu. Saya pergi Minang di Besut, Terengganu. Ustaz Derih dia kahwin orang Batu 6. Kalau Terengganu, saya pergi Besut. Modal Ustaz Ilyas Zakaria bagi RM400. Lepas tu masa tu tak cukup. Duk olah mari nak kena sewa kereta apa semua. Ada seorang kak senior nama Mariam dari Sabah. Dia pun masuk universiti lambat tapi dia ada duit. Dia panggil saya, dia kata Sanusi pakai duit Kak Yam. Dia bagi saya 2,000. Pergi beli cincin lah, beli apa. Saya bayar hutang dia lepas 10 tahun. Baru bayar hutang dia, bayar 2,000 juga. Boleh anak dah apa semua, baru teringat hutang Kak Yam tak bayar. Alhamdulillah lah bayar lah. Tuan-tuan sekalian, itulah perjalanan serba sikit. Lepas saya grad, saya kerja di Persatuan Pengguna Pulau Pinang, bahagian pendidikan. Tok guru saya SM Muhammad Idris. SM Muhammad Idris ni seorang penggiat aktivis masyarakat, seorang orang yang sangat berprinsip. Kemudian tu Cikgu Azmi Abdul Hamid, Presiden Teras, juga bekerja di KEK masa itu. Saya kerja 98 sampai 2003. Tu saya kerja situ. Lama agak. Mana tu saya balik duduk di SIK. Masa duduk di Penang tu pun saya duduk berulang balik SIK kerana saya jadi ketua muda PAS di SIK. Dia berulang lah. Maknanya parti politik yang pertama Datuk Seri Jeburi PAS. Dan kekal sampai sekarang ni. Kekal setia. Istiqomah. Istiqomah ada. Istiqomah. Tak pernah lah pergi parti lain, insya-Allah. Itulah sebab sikit perjalanan yang saya boleh kongsi lah. Ada banyak lagi sebenarnya tuan-tuan. Yang nakal-nakal pun ada, yang seronok pun ada, yang sedih-sedih banyak lah, yang sedih banyak. Zaman kanak-kanak memang sedih. Tapi saya rasa orang Bali, orang Sik ni kehidupan kita lebih kurang saja. Cuma kalau kita cerita pada masa ini, budak-budak dah tak boleh nak bayang sebab tak boleh nampak dah. Saya dah tulis cerpen, buku. Saya nak cetak, tulis tu 10 tahun dah. Saya buat draft. Kemarin ni ada seorang lah, dia kata buku tu saya pernah cetak draft dia bagi ke ayah dia. Dia cari-cari jumpa, dia baca balik, dia pun teriak. Saya tulis tentang seorang orang tukar kedai. Dulu kedai kampung ni ada dua, kedai Mat, kedai Musa. Saya tulis tentang Musa dan Mahani. Jasa ni sedih. Jasa Musa dengan Mahani bertimun-timun. Cerpen tu. Nanti saya kongsi tuan-tuan. Bagaimana dalam perjalanan hidup kita ni, semua jasa, semua kebaikan mesti diingati. Dan kebaikan-kebaikan orang kepada kita itu kita akan pulangkan. Bukan pulang kat dia, pulang kat orang lain. Supaya lebih banyak kebaikan dapat dihasilkan. Tuan-tuan semua ingat pesan saya, semua kebaikan orang kepada kita mesti diingati. Dan kebaikan kita kepada orang tak payah diingat. Kebaikan yang kita nak balas tu, kalaulah tak ada kesempatan untuk balas kepada dia atau kepada anak dia, kita balaslah kepada orang lain. Dengan itulah dunia ini akan subur, membiak, berselerak dengan kebaikan-kebaikan. Itulah saya maknanya punya kebaikan yang berterusan. Itulah yang saya sedang buat sekarang ni. Kerana begitu banyak kebaikan yang saya terima daripada zaman saya kecil sampailah saya besar, dan kebaikan itu sedang saya pulangkanlah sedaya upaya saya kepada orang lain pula, insya-Allah. Itulah usaha saya. Jadi banyak Banyak panjang ni. Banyak.
Tak apa Datuk Seri, kita terus ke soalan yang seterusnya. Ni tadi kita bercerita soal perjalanan kerjaya Datuk Seri sehingga hari ini menjawat jawatan sebagai Menteri Besar. Maknanya liku-liku kehidupan tu kalau nak diceritakan orang kata tak tak balik istimewa depan tu. Betul tak kan? Maknanya kesusahan tu pada zaman itu. Kesusahan tu. Baik, saya nak menyingkap pula ke agenda baharu, iaitu soalannya berbunyi, banyak pencapaian yang telah berjaya dicapai oleh kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri. Misalnya pelbagai projek lah, yang kalau boleh kita tengok di Facebook rasmi UPDA yang diupdate baru-baru ini berkenaan dengan SADA dan sebagainya, semuanya dalam proses. Betul tak Datuk Seri? Ada yang telah berjaya diselesaikan, ada yang dalam proses yang memerlukan masa. Baik. Namun kita nak skop sejenak di baling. Baling Tok Seri. Kita fokus sejenak di baling. Soalannya berbunyi, apakah perancangan pembangunan yang dilakar khususnya buat peniaga kecil, perindustrian dan ekopelancongan di daerah Baling? Kami menantikan satu suntikan yang mana dapat menjadi asbab kepada perubahan yang drastik dari sudut ekonomi. Sila huraikan Datuk Seri. Terima kasih. Tengok tu, saya dah sebut beberapa kali, tuan-tuan kena faham, pembangunan tiap-tiap daerah tu tidak boleh terjadi dengan dia sorang-sorang. Pembangunan negeri ni dia kena berlaku serentak di seluruh negeri. Mohon duk diam ke belakang tu. Dah hingga hidup jauh-jauh. Panah tak apa, jangan koyak. Pasal tu bila kita merancang sebagai kerajaan, kita merancang untuk negeri. Kita tidak akan merancang untuk daerah secara terasing. Sebab tu kita lancarkan satu plan pembangunan dipanggil Kedah 2035. Plan pembangunan Kedah dalam tempoh 15 tahun. Yang kita klusterkan tiap-tiap daerah di Kedah ni mengikut corak pembangunan. Dalam plan Kedah 2035, Baling ni diklusterkan dalam ekopelancongan. Kerana begitu banyak ciri-ciri istimewa di Baling yang boleh dibangunkan untuk produk pelancongan. Dia salah satu sumber kekayaan baru dunia sekarang ni dalam ekonomi adalah pelancongan. Kalau tuan-tuan pergi Borobudur, Borobudur ni di Jogja, di tengah Jawa. Borobudur membawa pulangan daripada sektor pelancongan 11 bilion setahun. Orang mari belanja di Jogja. Jadi kita ada banyak benda-benda macam tu di Kedah ni. Pun kita ada dalam rancangan, tapi tuan-tuan sekalian, belanjanya pun besar, modal. Yang tak kena modal, Baling ni ekopelancongan, pelancongan berasaskan ekosistem. Kita ada Gunung Baling, kita ada air terjun. Ni orang Selangor tak faham ni. Air terjun. Kita cakap benda lain, dia orang faham benda lain. Susah lah macam tu kan. Tuan-tuan sekalian, ekoturism ni, kita ada Gunung Baling. Saya seronok duk tengok orang duk naik Gunung Baling tu. Ramai orang datang nak naik Gunung Baling. Alhamdulillah. Kemudian tu ada gua, banyak gua. Ni Cikgu Nasir pejuang gua. Masa dia jadi Adun Bayu. Saya harap akan datang pun akan kekal lah. Tuan-tuan sekalian, kita batalkan beberapa kuari. Adalah isu baru ni dibangkitkan di dalam wang. Badan Cik Mah. Badan Cik Mah tu dia ada kuari. Muduk diam sat lu. Saya ulang, muduk diam. Tuan-tuan sekalian, ada 2 projek kuari yang telah dibatalkan. Tapi pada Cik Mah tu dia ada kes khas. Dan saya pun tak tengok secara detail lagi. Kena tengok lagi. Gua apa Cikgu Nasir? Gua Sirih.
Gua Sirih, Gua Kelamu, Gua Lanak, Gua A. Banyak gua di Baling ni. Untuk Gua Sirih itu kita tahun 2021, oleh kerana pada masa itu Covid melanda, buat orang pun tak boleh pergi mari. Kita adalah mula bagi sikit peruntukan untuk dibangunkan masuk lampu itu. Buah lampu tu habis 200,000 untuk bangunkan Gua Sirih. InsyaAllah tuan-tuan, bila kita dah mula boleh bebas ni, banyak projek-projek untuk membangunkan pusat-pusat pelancongan eko ni akan dilaksanakan di Baling. Pun begitu saya dapat lihat jugalah produk-produk ni muncul daripada usaha individu. Banyak sekali rakan-rakan kita jadi usahawan pelancongan. Saya ucap terima kasih kerana yang demikian usaha-usaha itu juga boleh membangunkan sektor ekonomi pelancongan di Baling ni. Saya duk sebut banyak kali projek-projek impak tinggi itu bila dibangunkan limpahannya akan datang sampai ke sini insya-Allah. Kita akan ada highway baru. Highway baru ni tidaklah merentas Baling ni betul-betul. Dia akan merentas daripada Cakap Jering, Serdang, KXP, terbit di Sungai Petani. Akan ada laluan baru. Tiap-tiap laluan jaringan jalan raya ni akan membawa limpahan ekonomi. Saya harap perkara-perkara itu juga akan memberi limpahan kepada Baling, kepada Sik sampai ke Padang Terak mana dululah. Pasal kita nak injak sumber kekayaan. Sumber kekayaan ni dia macam lampu. Sekarang ni lampu ni ada di pantai barat, ada di Sungai Petani, ada di tepi-tepi laut yang bersepadan dengan Pulau Pinang. Kita nak injak lampu ni masuk ke tengah Kedah. Dengan masuk ke tengah itu, lampu ni dapat menerangi seluruh negeri Kedah kerana dia berada di tengah. Itulah tujuan kita. Pasal tu dia memarah kat saya. Dia tak beri buat. Pasal dia nak halang, pasal dia takut kat DAP. Halangan besar kepada projek-projek ini adalah Pulau Pinang. Kerana Pulau Pinang kata dia akan menyaingi ekonomi Pulau Pinang. Saya kata ini adalah hak Kedah untuk membangunkan negeri kita ikut acuan kita sendiri. Tak ada siapa boleh halang kita, kan? Inilah perjuangan yang kita bawa untuk seluruh rakyat Kedah. Kita akan bangunkan negeri kita mengikut acuan kita sendiri. Baik Datuk Seri, ikutkan tu soalan seterusnya tu berkait dengan KSP lah. Tak apa, saya baca juga soalan tu Datuk Seri, kan, supaya Datuk Seri orang kata apa, hajat hamba Allah ni kesampaian. Saya baca ni. Dia tulis di sini, kita singkap ke projek Kedah Aerotropolis atau KXP di Kulim. Bagaimana dengan status semasa projek ini? Kami orang muda seiring dengan Datuk Seri yakin bahawa limpahan impak besar dari sudut ekonomi dan pembangunan akan turut dirasakan di daerah Baling. Boleh Datuk Seri jelaskan terperinci? Secara teknikalnya semua kajian daripada konsultan. Kerana bila ada bantahan, bila dia tak bagi buat lapangan terbang penumpang, kita telah ubah model tu sikit. Kita minta konsultan buat baru. Kita fokus kargo saja. Konsultan yang baru dilantik dulu kita pakai ADPI. Yang latest kali ni kita pakai anak tempatan. ADPI ni syarikat Perancis. Syarikat Perancis ni dia bangunkan lapangan terbang berasaskan penumpang. Bila dia berasaskan penumpang, hasil kajian yang dihantar kepada kita dan MOT pada masa itu tidak mengandungi sektor kargo. Jadi bila kita berubah kepada kargo, MOT kata nak bawa kargo apa, setengah kapal terbang je ni. Pasal ADPI dia fokus penumpang. Jadi kita lantik konsultan baru, kita nak bangunkan satu airport kargo, kita ambil model di China. Yang saya pergi itu Henan Province. Henan Province ni satu wilayah di tengah China yang dibangunkan daripada membangunnya sebuah lapangan terbang kargo. Walaupun dia ada bawa penumpang, tapi 80% daripada operasi Zhengzhou Airport Group adalah lapangan terbang kargo. Dia pada masa ini dia mengangkut 680,000 tan kargo. Dan dia unjurkan dia akan pergi kepada
1 bilion tan barang diangkut. Ada orang bodoh. Ini nak kata kat orang ni. Ada orang bodoh, dia hujah, dia kata Kedah kan tak ada produk apa sangat, atau apa, nak ekspor apa pada Kedah. Ini orang tak pandai. Tak apa nak cekedik. Dia tak tahu. Tapi dia nak cakap. Tuan-tuan sekalian, kalau pergi tengok model-model macam ini, di Eropah ada sebuah negara. Negara ni tak besar, kecil pada Belanda. Belanda saiz dia sama dengan negeri Pahang. Luxembourg ni kecil pada tu. Tapi Luxembourg menjadi hub kargo Eropah. Semua barang seluruh dunia akan pergi ke Luxembourg. Daripada Luxembourg itulah akan distribute seluruh Eropah. Itu model pembangunan lapangan terbang. Kalau di US, di Memphis. Memphis ni adalah hub kargo untuk Amerika. Semua barang seluruh dunia nak sampai Amerika, kalau melalui pesawat udara, dia akan mendarat di Memphis. Daripada Memphis ni lah dia distribute. Sama ada distribute naik pesawat lagi ke, atau dia naik kontena ke, atau dia naik apalah, akan diagihkan ke seluruh Amerika. Pusat dia di Memphis. Di China ada 4 lapangan terbang yang macam tu. Salah satunya di Henan province ni, di Zhengzhou Airport Group. Jadi model tu kita bawa. Kebetulan Zhengzhou Airport Group ni, oleh kerana dia banyak barang yang dibawa pada US, daripada Europe pergi ke China, dan dia kena distribute di Asia Pasifik, khususnya di Asia Tenggara, maka dia kata dia perlu ada satu cawangan airport macam tu di sini. Jadi kita offer dia mari beroperasi di sini. Jadi tuan-tuan nak operate barang apa semua tu ada dah. Benda tu ada dah. Tinggal lagi mohon nak kena beri keizinan saja. Dia kata kalau kita tak mari di Kedah, mereka akan pergi ke Sumatera. Sumatera dengan Kedah ni dia dipisah oleh Selat Melaka, tak jauh. Dan banyak jugalah wilayah-wilayah yang sesuai di Sumatera tu, katanya di Kuala Namu disebut. Jadi sebaik-baiknya kita ambil lah peluang tu. Kerana kita akan jadi pusat masuk dan keluar barangan. Dan model yang kita bina ni, dia akan paling kurang apabila dia mula beroperasi, dia akan memberi peluang kerja. Bila semua sektor dalam KSP itu mula beroperasi, peluang kerja paling sikit 24,000 orang. Peluang kerja. Dia akan pergi kepada 45,000 orang bila dia beroperasi pada tahap 100%. Dia masalah orang tak mengaji, tak membaca, tak bertanya, tiba-tiba cuba mengulas. Itulah jadi gambaran tak tepat. Maknanya luar bidang. Luar bidang. Bukanlah bidang tu, tapi saya mengaji. Saya pergi baca, saya pergi jumpa, saya dapat taklimat. Jadi inilah yang saya cuba usaha sungguh-sungguh supaya kerajaan persekutuan membenarkan kita memulakan proses pengambilan balik tanah. Pasal kita ni dia ada peta bidang kuasa negeri, bidang kuasa persekutuan. Oleh kerana perlu kepada landasan. Kerana di situ juga bukan saja ada kargo, tapi kita nak buat pusat repair kapal terbang. Pusat repair. Tiap-tiap kapal terbang nak repair tu dia kena mendarat di situ. Dia tak boleh perlai tempat lain boh dan lori mari repair situ, tak boleh. Dia kena landing situ. Jadi dia kena ada landasan. Dalam undang-undang kita negeri tak ada bidang kuasa untuk buat pengambilan tanah, untuk buat landasan kapal terbang, tak boleh. Pasal bidang kuasa tu bidang kuasa Kementerian Pengangkutan. Jadi kerajaan persekutuan melalui Kementerian Pengangkutan, dia kena beri keizinan kepada kita, beri consent letter untuk kita buat pengambilan bagi pihak Kementerian Pengangkutan untuk buat landasan kapal terbang. Ini yang sangkut. Maknanya sangkut di federal. Oh. Jadi federal lah kena bagi kelulusan. Dari segi teknikal semua dah lepas. InsyaAllah tuan-tuan, bila federal beri kelepasan, kita akan mulakan projek itu. Kerana dia kata siapa nak buat, semua tu telah diuruskan. Berkakah nak tomeh, minyak, periuk, belanga, gas, semua siap dah. Siap dah. Tunggu mohon kata boleh masak ya, kita syung selalu tomeh. Nak tomeh, duk tunggu ya. Minyak panas lah ni.
Itulah kita nak dapat. Tapi oleh kerana saya faham apa-apa yang kita rancang untuk diri kita, takut kita ni pergi dulu naik atas pada demo, akan ada halangan-halangan. Dan dicari alasan tu tiap-tiap hari. Macam-macam alasan dicipta untuk menghalang kita. Inilah cabaran-cabaran yang perlu didepani. InsyaAllah tuan-tuan, PRN 6 negeri ni penting. Bila kita hantar mesej bahawa rakyat Kedah nak KSP beri jadi kena pangkah Perikatan Nasional, rakyat Kedah beri Perikatan Nasional semua, kita menang 36-0 insya-Allah. Lepas tu KSP kita pulun. Baik, penjelasan yang begitu jelas. Nampak tak kepimpinan Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi bin Magno? Nampak ke tidak? Sokong ke tidak? Takbir. Baik, kita dah naik ke Kuling dah ni. Soalan ni pun dia super kodok naik gitu. Dia tulis di sini, Tok Seri ni, saya baca. Bagaimana status tuntutan pembayaran air pada Pulau Pinang? Hadut tutup tu. Semua soalan suruh keli belakang. Tuan-tuan sekalian, perjuangan ni perjuangan yang panjang. Saya perlukan sokongan tuan-tuan semua untuk memanjangkan lagi hayat perjuangan ni. Bukan saja hayat, bukan saja dah dia kena bayar. Tuntutan kita 50 juta setahun, atau sekurang-kurangnya tiap-tiap meter padu yang disedut di lahar tiang daripada Sungai Muda itu yang bersumberkan pada Kedah, dia kena bayar 3 sen. Sebagaimana SADA bayar kepada Kerajaan Negeri 3 sen. Tiap-tiap di muka sauk yang SADA buat tu, kita ada 26 loji SADA sedut daripada Sungai Muda atau sungai-sungai mana, tiap-tiap meter padu SADA bayar kat state 3 sen. 3 sen 1 meter padu. Jadi tuan-tuan, kita sedut lebih kurang sama, tapi oleh kerana kita ni tupah banyak, tinggal 700 MLD sehari. Pulau Pinang sedut 1440 MLD sehari dia sedut 1440 meter padu sehari. Kali dengan 3 sen kalau dia patut bayar. Jadi itu tuntutan lama, kita mula 2008 sama Ustaz Izan. Lepas tu slow sengap sat kita mulakan balik. Pasal secara logiknya memang dia kena bayar. Lepas tu saya kata, kalau kita belak nak ambil di mana? Kalau belak Belak tu nak apa? Belak Tak faham. Sekat lah, sekat. Oh, sekat. Buat pang tu kan lah. Rupa kita nak nimba lah kubang tu lah, belak tu. Lepas tu ambil buat tinyak gas, buh tali, nimba lah. Tuan-tuan sekalian, itu pasal kemudian tu pasal pajakan. Dah 166 tahun paling kurang. Pajakan ni dibayar 10,000 setahun. 10,000 ni kalau kira kilometer, setahun 1 kilometer persegi hanya dibayar 9 kupang. Oh, Tak padang ni. Pajak pokok derian pun mahal lagi. Oh. Negeri negeri pula wilayah paling strategik daripada Kedah ni dicobek terbit tu. Wilayah paling strategik. Lepas tu dia menduk perli kita. Pasal apa Pulau Pinang maju, Kedah tak boleh maju? Pasal wilayah paling strategik, dia belah terbit pada kita. Dia tinggal kita tanah bendang, tanah bukit, kan? Tanah bukit nak tawik, dalam getah. Tanah bendang, tanah padi. Nak buat pembangunan pun susah. Tanah paling strategik dia cobek terbit dah. Pergi jadi negeri lain. Sebab tu dia boleh hina kita. Jadi tuan-tuan ingat, tiap-tiap celaan, cercaan demo kepada kita bahawa kita ni miskin, tak pandai merintah, tuan-tuan sekalian kena ingat bahawa satu wilayah yang paling strategik dari segi ekonomi telah pun dibawa keluar daripada negeri kita. Lepas tu dia mentuduh kata kita bodoh. Tuan-tuan sekalian, itulah semangat yang patut ada di dalam diri kita. Satu hari nanti kita nak tengok negeri Kedah ini bersatu semula. Boleh tuan-tuan? Ini perjuangan, tapi bukan kita nak langgar undang-undang. Ikut undang-undang. Sejauh mana undang-undang membenarkan
kita berjalan dalam hal ini, kita akan sampai ke situ insya-Allah. Walaupun panjang, walaupun saya tak ada arah masa tu. Ada lagi kau. Dah perjuangan ni benda ni dah berlaku ratusan tahun. 1781, 1786, sebarang perai 1800 ditolak terbit, dan lepas itu perjanjian demi perjanjian nak henyak lagi beri kita mati ni, dipakat dengan Siam untuk mari serang kita 1821 sampai 1842. Perang hacau lebur habis Kedah ni, beri kita lemah. Lepas tu mari kita bangkit semula ni, duduk kata kita bodoh tak pandai merintah. Ni nak hati. Lepas tu dia kata saya nak datang ke Kedah, nak sekolahkan Sanusi. Macam mana nak bangunkan Kedah? Bala bapakmu. Tu dia marah tu. Tuan sekalian, inilah perjuangan kita. InsyaAllah kita akan bangkit sebagai kuasa besar semula di tanah Melayu ini, insyaAllah. Baik Datuk Seri, soalan seterusnya. Ada tak yang nak tanya soalan sebelum saya teruskan kepada soalan seterusnya? Ada tak? Ada tak kita buka soalan? Hak duk mana duk kata kok belakang Datuk Seri deh? Mari tanya. Anak muda. Okey. Okey, Assalamualaikum Datuk Seri. Nama saya Muhammad Faiz Muhammad Zulkifli dari Kupang, Kedah, Datuk Seri. Pertama kali saya nak terima kasihlah Datuk Seri sebab mari kok baling ni Datuk Seri. Lepas tu yang kedua Datuk Seri, dia mau duk tanya kita lah kan. Oh, mic dekat ke? Tak apa. Dia mau duk tanya. Kenapa Datuk Seri ni terasa bagi geran dekat rakyat Kedah ni terlalu mudah Datuk Seri. Dan rakyat Kedah ni terlalu terima kasih Datuk Seri bagi secara baik hati Datuk Seri. Tu yang pertama Datuk Seri. Lepas tu yang keduanya Datuk Seri, kawan-kawan saya dekat member lah, kita kata lah, member ni dia makin salah. Waalaikumsalam. Lepas tu Datuk Seri, dia nak ucap terima kasih ke Datuk Seri sebab cerita dia, Datuk Seri dah buat pelaburan masuk ke negeri Kedah Datuk Seri. Hak kok puling tu tengah duk kerja, tengah duk net Datuk Seri. Memang member kampung saya semua dah start kerja lah Datuk Seri. Nampak Datuk Seri? Nampak tak tu? Lepas tu saya pula Datuk Seri, saya ni sebagai anak muda, bahasa mudah dia, kita ni mengaji tinggi sikit lah Datuk Seri lah. Saya merupakan seorang pelajar ataupun mahasiswa dalam Bachelor of Degree Honours in Finance ataupun ijazah sarjana muda kelas pertama Kepujian Keuangan Datuk Seri. Lepas tu apa yang observation yang saya nampak Datuk Seri, memang tak ada nampak orang lain dah, memang nampak Datuk Seri ni adalah pemimpin yang terbaik atau panglima Datuk Seri. Suara anak muda. Lepas tu bila Datuk Seri dah buka peluang pekerjaan kat demo tu, demo cakap kalau demo ada peluang Pak Mugi minta takat Datuk Seri, terima kasih banyak-banyak lah dah. Boleh. Okey, terima kasih ya Datuk Seri. Nak jawab lu kan? Jawab. Ada lagi soalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang amat berhormat kita, yang saya hormati, saya Muhammad Khairi bin Zakaria yang berasal daripada kampung Padang Cik Mas dalam daerah Baling, Kedah, Darul Aman. Okey, berkenaan dengan kuari yang berlaku di kampung Padang Cik Mas, Gunung Baling dengan Gunung Padang Cik Mas. Jadi saya beberapa yang lalu saya telah diberitahu oleh pihak pejabat tanah dan daerah Bali yang telah mengesahkan, mengatakan telah projek tersebut Gunung Baling dengan Gunung Sungai Limau telah dibatalkan oleh pihak kerajaan negeri. Jadi saya nak bertanya kepada yang hormatlah, sama ada bakal kekal ataupun batas sementara, sebab kuasa penuh berada di bawah kerajaan negeri. Yang hormat, saya minta yang tu je lah. Tapi kami tak maulah sekiranya projek tersebut diadakan juga, masalah penduduk akan terjejas. Sebab contoh, tanah perkuburan dekat dengan tempat yang nak buat kuari tu.
pendapatan penduduk dekat dengan di situ. Saya merayu kepada yang amat berhormat sebagai ketua kerajaan negeri, saya mintalah, saya merayu tolong menyelesaikan masalah inilah. Saya dengar berapa kali dah kaki tangan pejabat di Arab Baring telah kata dah lama dah batal dah. Tapi saya nak tahu jugalah sama ada batal kekal ataupun batal sementara. Saya ulang. Saya mintalah yang amat berhormat Menteri Besar yang saya sayangi sebagai Parlimen Perang, saya mintalah tolong kami. Kami tak naklah asap tebal, kubur akan jadi rosak, rumah orang kampung akan bergerah habuk dan sebagainya. Lagi sekali saya merayu kepada Menteri Besar yang amat berhormat, tolonglah menyelesaikan masalah ini. Sekali terima kasih yang berhormat. Saya minta batal kekal ataupun batal sementara isu yang berlaku. Okey, kita jawab. Terima kasih. Saya ulang, terima kasih. Kuari itu diluluskan 17 tahun yang lalu. Bukan dulu 2-3 tahun lepas dah deh. Bila satu-satu kawasan dipohon, ini yang menjadi masalah bagi kerajaan. Luluh senang, nak batal payah. Masa tiap-tiap kelulusan dia akan mengikat kerajaan, mengikat syarikat yang telah berbelanja untuk mengadakan macam-macam kajian, dia pun belanja itu ini. Saya dulu, kita dalam perjuangan alas kita dulu, kita mohon kerajaan batalkan kuari di Singkiang, kuari batu, itu granai. Kuari batu tu mengakibatkan banjir, tanah masuklah rumah orang. Di Singkiang banyak kali berlaku. Itu sekitar tahun 2006, 2007 dulu. Bila kita jadi kerajaan tahun 2008, kita pun duk batal dulu. Bila kita jadi kerajaan, kita nak mulakan proses tu. Tuan-tuan sekalian, bila satu-satu projek lulu, pengusaha tu dia berdasarkan kelulusan tu, dia turunkan modal dia. Dia pasang mesin, pasang tu dan dia buat dah operasi. Dia buat loan bank, dia buat unjuran dah. Tahun yang keberapa dia akan break even, dia akan dapat balik modal yang dia tanam dalam usaha kuari itu dan keuntungan yang dia akan dapat. Dia hutang bank. Bila mari ke mahkamah, bila kita nak keluarkan notis pembatalan, dia pergi mahkamah. Kira ke semua tu, kerajaan kena bayarkan dia 40 juta. Masa lulus kupang tak kena. Masa lulus buat paper masuk syurat esko, bincang, lulus. Kupang tak kena. Tapi bila nak batal, dia terikat dengan semua proses tu 40 juta. Akhirnya kuari itu tak jadi batal. Bila tak jadi batal, kerajaan ambil langkah-langkah mitigasi, bincang dengan penguasa kuari, lagu mana mau nak operasi tapi tidak beri kesan kepada penduduk sekitar. Kalau nak batal boleh 40 juta bayar. Kuari di Padang Cik Mas ni, saya belum tengok secara teliti. Saya dah tengok masa orang buat demonstrasi lah apa bala. Saya pun tak berhubung dengan toke dia tu lagu mana mau operasi. Tapi kuari di Padang Cik Mas tu kuari batu kapur, bukan batu granit. Dia tidak melibatkan blasting, tak pakai C4. Dia adalah kaedah-kaedah yang ni. Itu akan didetailkan lagi. Saya nak jawab secara putuh yang saudara minta hari ni petang ni, saya kena ada dokumen. Kalau jawab tahing, esok dia hatang kita klik. Bukan. 17 tahun dulu. Masa luluh tu kita tak tahulah apa yang dibincang, apa yang dipertimbangkan. Nak kena tengok balik paper tu, detail, nak panggil pengusaha tu mari. Itu belum berlaku lagi. Saya harap penduduk Padang Cik Mas harap bersabar. Akan ada orang-orang yang akan datang menghasut tuan-tuan. Dia kata Nusi pun tak boleh tolong mohon dah. Dia mau tanya dah di baling petang tu, dia pun tak tahu nak jawab. Dia kata mohon sedut percaya kat dia, unilah Barisan Nasional. Dia akan kata aku tu. Jadi tuan-tuan jangan terpengaruh. Karena saya jawab petang ini, saya kena panggil semua pihak yang terlibat, semua stakeholder, orang-orang yang ada kepentingan di atas tu. Pengusaha, orang tu dah permohonan, dia EIA dia habis berapa dah, semua proses tu berlaku.
kena didetailkan. Sana, sabar sana. Saya ulang, sabar. Maknanya Datuk Seri, ia memberi implikasi kewangan yang besar pada kerajaan negeri Sangat sekarang. besar. Bukan implikasi kehilangan duit kerajaan, bukan. Implikasi kerajaan kena bayar ganti rugi. Duit tak masuk lagi, kena bayar ganti rugi. Ya. Kita hold, jangan buat lagi. Tangguh, jangan buat lagi. Kita nak boleh tangguh lama-lama kena bincang, kena runding, kena proses lain. Kalau tak boleh buat satu, kena pergi cari ganti. Tang mana ada ganti yang sepadan dengan tempat yang diluluskan tu, sesuai. Kita seboleh-bolehnya saya nak suruh pergi cari ganti. Terlibat dengan kuasa sirih itu, kita suruh cari ganti. Pergi cari ganti, kuang tang tu pula betah. Pergi cari tanu, kuang situ pula betah. Jadi tuan-tuan, nak luluh apa-apa sangat senang. Nak batal klik cukup bayar. Dia ikat habis kaki tangan kita ni. Mulut tak boleh. Itu pakai bab kuari. Yang kedua soalan tentang pelaburan. Kalau tuan-tuan pergi sekarang ni, ada 8 kilang industri baru sedang dibangunkan di Kulim. Semua sektor industri itu akan memerlukan sekurang-kurangnya 15,000 pekerja siap kilang tu. Tapi pekerja-pekerja hak kilang di sektor berteknologi tinggi ni, dia tak ambil lah lepas darjah 6. SRP tak boleh lah. Dia nak pakai technician, nak pakai engineer. Sebab itulah saya kata anak-anak Kedah, seluruh Kedah ni pakat pergi mengaji belakang beri pandai. Kalau kita tak menguasai pasaran tu, pasaran pekerja tu, orang luar akan mari. Orang Selangor mari, orang Pulau Pinang, orang Pahang semua mari. Dia duk kata orang Kedah yang pergi kerja di Pulau Pinang, "Hei, kata apa aku tu? Orang Pulau Pinang mari kerja Kulim berlungguh." Lungguh. Ramai. Dia duk kata anak Kedah miskin. Negeri Kedah miskin, anak Kedah terpaksa mergatau pergi Pulau Pinang cari kerja. Ni nak maki orang ni. Apa mungkin cek tengok orang Pulau Pinang mari kerja di Kulim ada berapa ribu? Saya ulang. Menang hari ini Datuk Seri, sekali Datuk Seri. Sekali Datuk Seri tu. Sekali ni, boleh tak? Duk tengoklah TikTok kan. Pakai tengok TikTok sudahlah. Tuan-tuan sekalian, kena rebut peluang ni. Dan peluang untuk memajukan diri, mengubah kehidupan ada banyak bukan saja di Kulim tau. Sekarang ni pelaburan masuk banyak, akan ada satu kawasan industri baru di Sungai Petani, 1,000 hektar baru buka. 1,000 hektar. Dia akan melibatkan kawasan pembangunan bersepadu, sebelah kawasan industri, sebelah kawasan penempatan. Duduk situ, kerja situ. Kemudian ada lagi 2,000 hektar kawasan industri baru di Gurun telah diluluskan, akan membangun satu kawasan industri untuk pembangunan kereta-kereta ni lah. Banyak orang nak buat ni EV, kereta elektrik apa semua. Semua ni akan berpusat di Gurun. Tuan-tuan sekalian, sedikit masa lagi dengan sokongan seluruh rakyat Kedah kepada kerajaan yang ada pada hari ini, kita akan lonjakkan Kedah. Satu, kita mengeluarkan makanan untuk negara. Sektor padi, kita dah lancar, dah tanam dah terlepas 5 kali 2 tahun. Dah tanam dah. Nuah Ibrahim baru mari royak baru ni, ya. Dia kata dia nak mula, dia nak cari 3 bilion, nak buat parit gila. Tuan-tuan sekalian, dengan parit yang sedia ada tu, kita dah tanam 290 hektar. 5 kali 2 tahun. Bila dibangunkan lagi infra ni, sekurang-kurangnya kita target untuk Kedah ni akan ada kawasan yang boleh ditanam 5 kali 2 tahun 30,000 hektar, tuan-tuan. Kau tepuk tangan sikit. Dan sasaran kita untuk tanaman padi, pengeluar makanan ni. Pasal kita ni jaga food security untuk negara. Kita korban begitu banyak luas tanah kita kan, no? Nak menghasilkan makanan untuk negara tapi tidak pernah dihargai. Ini yang kita hangat Kita taruh hutan jadi kawasan tadahan, taruh tanah untuk jadi kawasan pangan, taruh sungai untuk jadi tempat laluan air, taruh sawah padi untuk ditanam padi. Beratus-ratus ribu hektar simpan untuk jamin bekalan makanan negara. Kita minta dia membayar sikit lah, pasal kita berkorban. Tuan-tuan, kita simpan semua tu, kita berkorban. Kalau tanah sawah padi saja, tanah pendang di seluruh Kedah 132,000 hektar sawah padi.
kalau kita convert tanah tu jadi tanah komersial, boleh buat kedai, boleh buat macam-macam ni, kita boleh kutip cukai tanah saja 1.7 bilion setahun. Cukai tanah. Tapi lah kerana kita pilih untuk tanam padi, sektor padi adalah sektor kategori tanah yang cukai tanahnya paling rendah di dunia. 1 meter persegi tanah sawah padi, cukai dia berapa sen tak tahu lah, tak ingat lah. Sangat-sangat murah. Kalau sektor komersial ni buat-buat kedai ni, dia beringgit-ringgit lah. Jadi oleh kerana kita simpan tanah dalam kategori tanah yang cukai tanah paling rendah, seluruh kawasan padi kita hanya boleh kutip cukai tanah 2.5 juta setahun. Bandingkan dengan kalau kita convert jadi 1.7 bilion. Memang tak nampak pengorbanan kita. Esok kita tak tanam padi, baru tu maka kita dah pasir. Tuan-tuan sekalian, bila kita berjaya untuk 5 kali 2 tahun di seluruh Kedah ni, kita punya SSL padi keluaran dalam negara akan capai 80%. Negara hanya perlu import padi 20% saja. Sekarang ni makanan termasuk cabai Melaka diimport daripada luar. Kita belanja, negara kita belanja untuk import makanan saja 75 bilion. Tutara kita tanam padi 43%. Bayangkan tuan-tuan, kita kerak setengah, kita buat benda lain. Ingat sikit lah kita tanam padi. Beda orang Kedah makan sudahlah. Kita tak makanlah sampai banyak tu. Bayangkan nak jadi apa negara ini. Jadi kita telah korbankan tanah begitu banyak untuk keluar makanan untuk negara. Kita tuntut kerajaan persekutuan bayar kepada kita atas simpanan hutan, simpanan tanah dan simpanan sawah. Bukan banyak pun. Minta kita taruh hutan tu bayar 100 juta. Kawasan padi bayar 170 juta. Itu saja. Cuma tak layan kita, tuan-tuan. Berbuih dah saya cakap lantai tiap kali mesyuarat tak pernah dilayan. Lepas ni kita tu mau tak layan sangat. Tunggu sah. Menang kali ni kutu nak jam ha. Okey, Datuk Seri ni. Itu dia penjelasan yang begitu jelas, sejelas-jelasnya. Datuk Seri mari perjelas depan-depan. Kan? Dengar sendiri. Tidak ada tengok dalam telefon berasa tak puas lah ni, dengar depan-depan sekali sendiri. Baik Datuk Seri, saya ada sedikit pengumuman lah. Pada kenderaan Proton Wira PDC 4724 yang parking di Taman Desa Seroja, minta alihkan kenderaan. Dan Proton Saga PED 7915, minta alihkan kenderaan anda segera. Tok Seri suruh tanya bak pula. Saat ni saya tanya habis dah. Tanya lain ni, Tok Seri nak rehat sat. Kita nak tanya bak lah. Saya ulang soalan tadi. Mengapa Bak mengambil keputusan untuk berhenti dari arena bola sepak dan menceburi bidang sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Padir, Encik Taufik, Datuk Nazmi, Ustaz, dan yang saya hormati MB kita Haji Sanusi bin Muhammad Nur, moderator kita Encik Faiz, dan anda semua di hadapan. Terima kasih sekali lagi kerana sanggup tunggu di hadapan ini beramai-ramai untuk mendengar ucapan daripada Panglima Perang kita. Plan dan strategi ini memang dah lama lah Datuk Seri dan saya sendiri berbincang untuk memajukan lagi lah sukan di negeri Kedah ini, terutamanya untuk anak-anak muda di negeri Kedah ini. Dan beliau menerang satu persatu planning untuk negeri Kedah ini. Dan saya begitu terharu dan teruja apabila mendengar seseorang memberikan planning yang begitu luar biasa
Dan dengan itu saya sanggup korbankan karier bola sepak saya untuk anak-anak muda yang akan datang bagi memastikan negeri Kedah ini terus di bawah kepimpinan Menteri Besar kita iaitu Haji Sanusi bin Mohamad Noor. Sekian, terima kasih. Sikit dia. Dia jawab tadi banyak dah dia kata. Baik Datuk Seri, sekarang jam 6.44. Mungkin boleh pergi dalam 2 soalan saja lagi. Boleh ni? Okey Datuk Seri, soalan ni sensitif sikit. Tapi dia mau suruh tanya. Pasal apa dia kata kalau tak tanya satgi tiada jawapan. Pihak sana memberi bola tanggung. Kan jadi bila dia duk cuek dia, kan? Jadi penyokong-penyokong Datuk Seri minta Datuk Seri jawablah. Jadi saya bacakan soalan ni. Datuk Seri huraikan sedikit berkenaan isu nadi bumi. Puding duk sembang kecang. Sakan walaupun Datuk Mat Suhaimi dah jelaskan. Dan dia sure lucut pangkat kehormat TLDM yang dianugerahkan kepada Datuk Seri. Kami penyokong Datuk Seri rasa tak puas hati. Apa hak dia? Ni panas ni. Ini semua kalau dalam bidang tinju dia panggil Don King. Tapi tak boleh terokah. Ini asas nombor 1. Dalam urutan nombor 12 dasar semasa kementerian berkaitan dengan perlombongan. Ingat ni nombor 12 tau. Mau baca nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nombor 12 kata kementerian tidak bersetuju. Kementerian tidak akan membenarkan aktiviti perlombongan dijalankan dalam kawasan hutan simpan. Itu dasar kerajaan. Tuan-tuan sekalian, kebanyakan barang ni duduk lautan simpan. Bila ada dasar ni, semua agensi dan jabatan di bawah kementerian tu dia tak boleh buat kerja dia. Apa dia kerja yang perlu dibuat oleh agensi? Yang pertama EIA, Jabatan Alam Sekitar. Bila dia dapat lesen jelajah satu-satu syarikat, dia kena pergi buat EIA, Kajian Impak Alam Sekitar. Dia kena pergi Jabatan Alam Sekitar, submit permohonan untuk buat EIA. Pergi di kementerian, Jabatan Alam Sekitar kata kami tak boleh buat EIA pasal dasar kami, dasar kementerian kami tak sokong sebarang usaha melombong dalam kawasan hutan simpan. Sebab itulah satu syarikat yang diluluskan oleh kerajaan negeri dalam usaha RI ini iaitu Prospek Suria. Ini bukan lulus zaman saya, zaman sebelum saya. Saya mari-mari dia duduk dah situ dah. Dia JV dengan MBI, Menteri Besar Incorporated. Saya nak apa? Menteri Besar Incorporated dengan Menteri Besar boleh. Menteri Besar Incorporated singkatan dia MBI, sebuah syarikat, sebuah peranan. Menteri Besar IMB. Faham tak? Hak tu MBI, ni IMB. Benda berlain. Dia tu syarikat yang dinamakan Menteri Besar diperbadankan. Di bawah MBI ni bukan ada RIECO. Sada, duk bawah tu. Sada ni, duk atas A ni, duk urus A ni, satu Kedah ni. Sada anak syarikat MBI. PKB, Permodalan Kedah Berhad, duk bawah MBI. Tak pernah mahu ni, Kedah Agro, bawah MBI. Banyak syarikat-syarikat di bawah MBI ni. Salah satu yang kita bagi kepada MBI sebagai peneraju ataupun one stop center ialah usaha RIE. Pasal benda baru, tak ada siapa terokah lagi. Maka Prospek Suria ni JV dengan MBI. Bila JV kena tubuh satu syarikat dipanggil SPV, Special Purpose Vehicle. Syarikat yang ditubuh antara dua ni untuk mengusahakan projek tu. Oh, dia mau duk kabik kata kau tu jadi pengarah syarikat kau ni macam-macam lah deh. Memang proses dia macam tu. Dah mau bengong. Dia saya ulang. Okey tuan-tuan. Prospek Suria bila dia dapat permit jelajah, dia hantar permohonan untuk dapat EIA.
Bila hantar dapat EIA, Jabatan Alas kita tak proses. Pasal dasar kementerian bertentangan. Tak boleh buat dalam ladang hutan. Jadi dia duduk kerok situ. Bergakar berlumuk lah. Tapi tak apa. Itulah sahaja yang dibuat oleh MBI. Usaha sama dengan prospek suria. Kemudian tu ada satu kecurian. Hak mencuri ni bukan prospek suria, bukan MBI, bukan orang JB. Cuma tanah yang dicuri tu permit penggunaannya dipegang oleh MBI. Permit penggunaan bukan buat REE, permit penggunaan untuk bangunkan ladang hutan. Bila diberi permit tu 2016. Sakut dengan Nusi pasal apa? Masa tu Nusi duk buat apa pun tak tahu 2016 tu. Dok dek ye. Duk saya ulang. Duk pikul beras kat Bangladesh tu. Masa tu saya duk buat pada apa? Pas relief. Tolong orang pelarian di kem pelarian seluruh dunia. Masa tu 2016 apabila permit penggunaan ladang hutan tu diberi kepada satu syarikat. MBI dan sebuah syarikat lain lah. Tuan-tuan sekalian. Itulah proses dia. Lepas tu dia pergi takak orang. Dia siasat. Lepas tu dia mari tanya kita. Pasal apa jadi guni? Pasal apa jadi guni? Mu takak curi. Mu tanya mencuri tu lah tanya aku. Jipa. Kan? Pencuri tu ada kat murah. Orang tu. Hak curi tu. Ada kat murah. Semua tu ada kat mu duk takat duk kurung ni mah. Mu tanya demo tu mu dapatlah jawapan. Tapi tak cara demo ni buat kerja, demo dapat apa maklumat daripada orang tu, dia mari tanya kita. Dia suruh kita jawab. Kita mana tu, kita bukan takat demo tu. Kita tak ada siasat apa dia. Jadi tuan-tuan sekalian, ini saja. Dalam tempoh 2 minggu ni saja-saja Saifuddin Nasution ni dia nak ambil isu ni, dia nak korek, dia nak lambung ke tengah masyarakat supaya orang ramai ni bersangka bahawa Sanusi telah buat satu kesalahan tentang REE. Tuan-tuan sekalian, kita pun baru jadi MB 3 tahun ni saja. Orang mencuri tu polis takat dah, SPRM takat duk kurung. Gila dakwa demo. Cahlah demo pasal apa demo pergi buat kerja tu. Pasal apa pergi siasat-siasat ambil maklumat tu suruh kita jawab. Kita mana tahu. Tapi tuan-tuan, saya tahu teknik ni kita beri dia merepek dulu seminggu 2 ni, ujung esok kita beri jawapan hak boleh dia terak terus. Kita tunggu. Kita beri dia terak. Hak tadi dia kata syorkan tarik pelik pangkat TLDN tu. Hak tu lah Datuk Seri. Terus pergulungan. Pangkat saya ni diberi tauliah Laksamana Pertama Kehormatan tu oleh Yang di-Pertuan Agong, Yang di-Pertuan Agong. Kalau dia show nak tarik klik, dia hina itu Agong ke aku mana aku tak tahulah. Kan? Kuasa beri pangkat tu Yang di-Pertuan Agong. Yang saya pakai tu bukan kuasa Menteri Dalam Negeri, bukan kuasa dia. Dia pandai-pandai nak tarik pasal apa? Kan? Aku tu lah mu cemuru, tapi janganlah nampak sangat. Sikit-sikit sudahlah. Tuan-tuan sekalian, banyak lagi barang-barang, berita-berita yang direka macam ni akan dibawa ke tengah orang ramai. Seolah-olah kita tak ada jawapan. Tapi bukan sebenarnya kita tak ada jawapan. Kita tak boleh jawab pasal mu buat bodoh. Buat kerja bodoh, mungkin cari benda-benda talik. Tiba-tiba mu suruh kita jawab. Benda tu bukan dalam pengetahuan kita. Bukan dalam bidang kuasa kita. Bukan benda hak kita duk main hari-hari. Tiba-tiba suruh kita jawab. Pasal dia nak suruh kita jawab beri silap. Dia nak suruh kita buat silap. Tuan-tuan sekalian, aku pun pandai juga. Aku duduk diam lah sat lu. Muak terbaik lu, muak ada apa. Hak lah kali baru kita libah. Beri terak habis semua. Demo ni tak ada hujah dah. Tak ada hujah apa satu. Tuan-tuan boleh tengok naratif yang dibina dalam kempen pilihan ni. Sampai banglo abang saya pun diheret masuk sekali. Apa punya barang. Kawan tu kerja teruk puluh-puluh tahun buat rumah, tiba-tiba dituduh kata rumah saya. Rumah tu nak gambarkan terlalu mahal dan saya ambil duit mana. Nak tuduh saya makan duit REE lah tu. Tuan-tuan sekalian, dia terbit hari ni, esok kita kepak terus. Gelai.
Pasal kita betul, kita nak takut apa? Bukan rumahku. Rumah saya di Sungai Po. Rumah banglo tu di Batu Lapan. Jauh sangat. Tuan dia pun nama lain. Kebetulan dia abang saya. Tuan-tuan sekalian, fitnah ni akan berlega di tengah kita. Untuk kita berasa hangat hati, maka kita tinggalkan perjuangan ni. Masuk sekali dengan nema. Hari ini saya menang, esok minyak turun. Turun pula bapakmu. Itulah tuan-tuan, nak suruh kita tertipu sekali lagi. Tuan-tuan pasak siap-siap. Pasak, orang kata pacak tumang. Kalau ada pisau belati, pacak pisau belati gitu. Aku tak beralih dah. Pasal semua berita yang dibawa ni untuk alih pendirian kita. Esok ni timur fitnah banyak lagi ni. Macam-macam lah dia timur. Tuan-tuan pejam mata, pekak telinga. Tengok ya. Perikatan Nasional telah membuktikan keupayaan kita. Rancangan hak kita nak buat pun kita duk nampak dah. Jangan terpesong pendirian kita itu hanya datang hatu-hatu 2-3 ekor ni mau hidup nyelak kau ni. Supaya kita berubah. Kita perasak kemiang, kita hamat klik kelupu. Baik, dengan itu soalan terakhir tadi berakhirlah sesi soal jawab kita pada hari ini. Satu tepukan yang gemuruh buat Panglima Perang kita. Takbir! 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 Kami sayang MP! Baik Datuk Seri, seterusnya saya ingin menjemput Datuk Seri untuk gimmick perasmian Dusun Street. Datuk Seri berucap sikit lah. Datuk Seri cuma cakap